العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Sambungan tafsir surah Yasin, iaitu surah yang ke-36, bermula daripada ayat yang pertama. Surah Yasin merupakan surah Makkiyah. Apa maksud surah Makkiyah? Surah yang mana diturunkan, atau mungkin ayatnya lebih banyak diturunkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Makkah Al-Mukarramah. Jadi ada 23 tahun campur di Mekah dan Madinah, 13 tahun di 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah, gitu. Ke 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Dah lupa dah sirah. Jadi ayat yang diturunkan di Mekah itu dipanggil ayat-ayat Makkiyah. Jadi surah Yasin ni disebut sebagai ayatnya mengandungi banyak ayat-ayat yang diturunkan di Makkahul Mukarramah, dipanggil ayat Makkiyah. Surah Yasin ialah surah Makkiyah. Berkata Al-Qurtubi, yakni Imam Al-Qurtubi radhiyallahu ta'ala anhu, ia disepakati oleh ulama kecuali satu kumpulan yang mengatakan bahawa satu ayat daripadanya diturunkan di Bani Salamah, perkampungan orang-orang Ansar. Semua sekali ayat-ayatnya diturunkan di Mekah, cuma satu ayat je. Ini pendapat daripada satu kumpulan jemaah mufassir lah, yang mengatakan ayat itu diturunkan di perkampungan orang-orang Ansar. Kalau sebut perkampungan orang-orang Ansar, siapa dia Ansar? Siapa dia Ansar? Berat juga kita ni sambut Ma'al Hijrah. Ansar Muhajirin tak kenal. Kalau kata sebut Muhajirin, orang yang berhijrah daripada kota suci Mekah ke kota suci Madinah, betul? Yang ni sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuklah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhirnya. Adapun Ansar, golongan yang menolong. Maknanya golongan atau kumpulan ini memang dia orang Madinah, orang Yathrib. Dia menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Jadi disebut mereka ni golongan Ansar. Kalau dah perkampungan Ansar, maknanya dekat Mekah ke dekat Madinah? Dekat Mekah ke dekat Madinah? Di Madinatul Munawwarah. Waktu masa kami pergi umrah itu kami singgah di Telaga Rauhah. Telaga Rauhah ni daripada salah satu telaga yang ada kaitannya dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya buat pakej pergi Rauhah tu, Telaga Rauhah. Tak semua pakej tu pergi Rauhah, tapi kita pergilah ambil tabarruk dengan air Telaga Rauhah tu. Kenapa kita pergi kat Telaga Rauhah? Itulah telaga yang mana diludahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ludahnya yang mulia. Jangan kita bayangkan ludah Rasulullah tu macam ludah kita. Ludah kita kalau ludah, cekut, cium, demam orang. Ada pun ludah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta apa yang keluar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua mulia, suci, bersih. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludah akan Telaga Rauhah ni. Telaga Rauhah ni di antara Madinah dengan Mekah. Jadi golongan Muhajirin dia ambil manfaat daripada telaga ni dalam perjalanan mereka ke Madinatul Munawwarah. Namun begitu, golongan penentang-penentang orang-orang Islam ni, musuh-musuh agama ni,
yang tak suka Rasulullah, yang bencikan Rasulullah. Mereka yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka buat apa? Mereka letak racun dalam telaga ni. Jadi bila diketahui telaga itu beracun, Nabi sallallahu alaihi wasallam buat apa? Ludahkan dengan air ludahnya yang mulia sehingga suci bersih, bahkan jadi penawar Telaga Rauha tu. Sampailah sekarang ni. Sampai sekarang ni orang ambil Telaga Rauha tu. Sekarang dah boleh. Kalau dulu ada sekatan-sekatan, tapi alhamdulillah dengan kehendak Allah, dengan kemuliaan baginda Rasulullah SAW, dengan pertolongan Allah, Telaga Rauha ni boleh dinikmati oleh golongan orang-orang Islam yang datang daripada pelosok dunia, boleh ambil keberkatan kerana bermula daripada ludahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Ambil tabaruk kat situ. Ada juga orang yang tak berapa minat bab tabaruk ni, dia sebarkan fitnah, jangan ambil air daripada telaga tersebut sebab dah dicampuri bakteria. Kita orang Islam, orang ahli sunnah wal jamaah, kalau dah benda tu bersentuh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apatah lagi air ludah Nabi. Bakteria ni semua belakang. Kita dahulukan keberkatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang ada pada Rasulullah, yang keluar daripada Rasulullah semua suci. Itulah kelebihan yang anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada juga penceramah-penceramah besar daripada Malaysia ni ambil air daripada telaga tu buat bersihkan diri daripada kena sihir. Boleh, tak ada masalah. Sama juga buat pada air Zam-Zam. Kita niat untuk membersihkan diri kita ni daripada gangguan-gangguan sihir dan sebagainya, atau sakit-sakit sebagainya, lumpuh ke apa ke, boleh berlaku. Benda-benda yang banyak keberkatan ni, atau wasilah-wasilah yang disediakan oleh Allah melalui Nabi dia, boleh. Macam pengarang kitab Burdah, Said Muhammad Al-Busairi radhiyallahu ta'ala anhu, itu masa dia karang kitab Burdah tu sedang lumpuh satu badan, tak boleh bangun. Tapi dia karang. Niat dia mengarang tu kerana nak muji Nabi. Itu yang Burdah biasa kita baca tu kan. Minta dzakuri jiranim bidhi salami. Yang tu. Yang itu kita baca tu dalam Maulid Berzanji ada. Habis khatam 161 abiyat, bait 161 baris tu. Malam tu dia baring tidur, mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah datang bawa burdah hijau, kemudian selimutkan badannya. Lepas tu dia terjaga daripada tidur dan didapati keadaannya elok seperti sedia kala dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mengikut satu riwayat yang lagi, burdah tu ada tinggal kat situ selepas dia bangkit daripada tidur. Masya-Allah, orang yang dekat dengan Nabi ni, dia special, tak macam kita. Kita baru nak cakap, kalau maulid baru nak cakap, inilah masanya kita mengingat Nabi, kesian. Nampak sangat sebelum-sebelum ni lupa. Ya kan? Marilah kita sama-sama mengingat akan Nabi. Maknanya kita ni banyak lupa, baru nak ingat. Lain halnya orang-orang arifin, mereka yang mengenal akan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasih Allah. Ya, kita sama-sama ikut orang-orang arif lah. Orang-orang arif tu macam bintang juga. Mereka itulah yang sebenarnya yang ditunjukkan oleh Allah Ta'ala jalan kebenaran. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Dalam Quran menyebutkan, sesungguhnya hamba-hamba aku yang paling takut, sesungguhnya hamba di kalangan hamba-hamba yang paling takut dengan Allah, siapa dia? Ulama. Ulama kat situ, ulama yang mana? Adakah ulama yang tahu hukum hakam semata-mata? Tak. Ulama di situ adalah al-alimu billah, orang yang alim dengan Allah. Maknanya al-arifu billah, orang yang arif dengan Tuhannya. Kalau semata-mata ilmu gitu tak arif lagi. Tapi mereka yang hatinya khasyah, hatinya mengenal akan Allah, sangat mengenal akan Tuhan. Ini yang kita jadikan contoh. Sebab tu orang dulu cari tarikat, orang-orang dulu cari murabbi untuk nak sampai kepada Allah, kerana mereka yakin di antara ramai orang ni ada yang dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi pewaris baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita dalam bab-bab ni cukup kurang memikirkan. Kita rasa kita dah cukup dengan apa yang ada dah. Okeylah ni, semayang pun jaga, apa pun jaga. Sejauh mana kualiti semayang kita?
Adakah dengan kualiti yang kita buat tu, yang kita anggap berkualiti tu, boleh menjamin keselamatan kita di akhirat? Sebab tu kita kena bergantung dengan orang-orang arif. Jadi macam mana nak cari orang-orang arif ni? Tak kenal. Kadang-kadang orang arif ni boleh jadi yang kita nampak yang tebang-tebang pokok pisang itu. Itu orang arif. Walaupun pakaiannya tak macam ulama, tapi mungkin hatinya arif. Siapa sangka je kan? Ataupun dia bukan macam ustaz-ustaz popular, dia ustaz-ustaz cikai je. Jenis bolehlah kat mana tu? Dekat sini boleh tak? Ulu apa tu? Ulu. Bolehlah. Ulu mana pun ngajar jugalah. Kalau macam Parik Pelampung ni tak ulu. Dia tak ulu. Dia ada satu ulu lagi. Contohlah macam saya kena panggil, Ustaz boleh sampai kat tempat saya tak? Saya kalau kena ada hari dia kena, boleh discuss dengan orang-orang tempat saya, bacakan kitab. Ingat insya-Allah boleh kot. Tarikh kalau kena, masa kena, okey. Ustaz bolehlah buat sambutan maulid. Sambutan maulid lagi boleh, sebab dia bukan hari-hari. Maknanya kalau hari ni Parik Pelampung, kita bincang, orang Parik Pelampung sedia maklum dah, saya ada jemputan. Dah maklum. Ustaz ada jemputan. Okey, pergi ke sana. Jangan tinggalkan kami terus, sudahlah. Macam tu kan? Bincang kita macam tu kan dalam grup. Walaupun tak selalu bincang, faham kita secara naluri gitulah. Sampai ke Medak. Tu, ke Medak sana tu. Estate ke Medak. Nampak? Sebut ke Medak pun dah tak nampak. Jadi saya pun cari-cari, sesat tu dah nombor satu lah. Akhirnya sampai juga. Bila sampai tu kat surau tu, ramai orang Bangladesh juga. Estate ramai orang Bangladesh. Aku sambut maulid ni dengan orang Bangladesh ke? Bangladesh pun Bangladesh lah. Ni mesti Bangladesh dah tahu bahasa Melayu ni. Sambut apa lah maulid saja. Maklum orang Ulu, kita bercakap, orang perempuan dekat dalam tirai tu sibuk bercakap. Kita bercakap, dia lagi kuat bercakap. Kita naik suara, dia lagi naik. Perbincangan dia kat dalam tu cukup hebat. Dah terpaksa juga cakap, boleh tak yang dalam tirai tu senyap sekejap? Saya tak cakap lama lah. Alhamdulillah, senyap. Tapi 5 minit je. Sambung balik. Ini mesti tak mengaji punya orang ni. Biasa kalau masjid surau kau mengaji, adabnya ada jugalah walaupun tak penuh. Kalau dah sampai ustaznya cakap macam tu, ustaz yang tak pernah datang cakap macam tu, boleh tak tolong sekejap kurangkan sikit cakap tu sebab saya ni nak ceramah, masa pun tak ambil panjang. Ya patutnya kan biasa diam je gitu kan ni. Memang tak makan sama itu. Kalau dengan ustaz kau dah buat macam ni, apa lagi dengan suami kau? Dengan orang luar lagi kau tak hormat. Dengan suami kau yang selalu kau jumpa tu nampak gaya, berat juga tu. Sampai habis ceramah, saya makan, ada pengumuman, ada berita spesial. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, Ustaz nak kena keluar daripada sini lepas 1 jam. Tambah 1 jam lagi Ustaz. Kenapa pula macam tu? Nak gurau ke apa? Tak, memang lepas 1 jam baru Ustaz boleh keluar. Sebab jalan yang Ustaz lalu tadi dah tak boleh jalan, air dah naik. Cabarang tengah dunia cabarang. Habis ini saya tak boleh keluar lah. Boleh kalau Ustaz nak keluar. Tinggal lagi kami yang 4 wheel ni pun terbalik. Apa tak lagi Ustaz punya kereta. Pula masa tu baru beli S70. Kemedak. Tak pernah dengar Kemedak ni dengan segamat dia. Segamat belah atas tu. Saya pun seram. Perjalanan ke tempat dia tu macam perjalanan pergi kampung bunian. Ada kampung tidak, ada orang ke tidak ni? Sawit kiri kanan, risau. Tapi alhamdulillah lah sampai. Jadi ayat apa yang dikatakan satu je, ayat bukan daripada ayat Makkiyah mengikut sekumpulan daripada kalangan mufassirin, iaitulah ayat yang berbunyi wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami tuliskan segala yang mereka telah kerjakan serta segala kesan perkataan dan perbuatan yang mereka tinggalkan. Ayat ni je yang bukan ayat Makkiyah. Ayat lain ayat Makkiyah dalam surah Yasin. Maknanya ayat ni mengikut sekumpulan yang ada dari kalangan mufassirin itu, ayat ni ayat Madaniyah. Ayat Madaniyah dia kan Makkiyah kan.
Madani. Betul? Makkiyah, satu lagi apa? Madaniyah. Betul. Madani lain. Oh, teringat pula Madaniyah. Madani lain. Madani tu penuhi apa benda, penuhi harapan hujung tu. Yang ni Madaniyah. Patutlah ustaz tu tertawa senyum-senyum dengan aku. Madani lain. Betul juga kata Ahmad Maslan. Nama saya Ahmad, mat di hujung. Nama orang rumah saya apa nama Ariani, panggil Ani, gabungan Madani. Pandai pula tu. Tapi yang kita bahaskan ni Madaniyah. Kita ni tuan-tuan, orang Melayu dengan Melayu, jangan bermusuh-musuh sangat. Apa salah kita sebut nama orang? Ada kadang-kadang tak disebut, ustaz ni mesti orang tu. Lah sebut nama orang tu kumpulan tu, sebut nama ni kumpulan ni. Bengong tuan-tuan. Kita ni sebut ni semua kita doakan. Yang kau pergi baca tu, Allahumma rfil lil muslimina wal muslimat. Dah apa? Ya Allah, ampunkanlah bagi sekalian orang-orang Islam, lelaki dan perempuan. Yang kawan-kawan kita tu tak termasuk lah. Masuk sekali lah. Takkan nak sebut nama tak boleh. Sebut je lah, tak masalah. Sebutkan nama. Doakan untuk PM, doakan untuk timbalan. Sama. Doakan lah untuk orang Islam. Apa salah pula? Kita ni kadang-kadang sempit kepala otak. Orang suruh mengaji tak nak. Jadi ayat ni menyebutkan, dan kami tuliskan segala yang mereka telah kerjakan serta segala kesan perkataan dan perbuatan mereka yang tinggalkan. Inilah menjadi dalil apa yang kita buat akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan menunjukkan juga kalau kebaikan yang kita buat ada kesannya. Bekas yang kita tinggalkan itu, andai kata tujuan baik, kebaikannya tu ada, akan dilihat. Jadi nanti akan datang syarahnya pada kemudian nanti insya-Allah. Ayat ini diturunkan ketika mereka hendak meninggalkan kampung-kampung mereka dan berpindah berdekatan dengan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sangkaan mereka meleset. Penjelasannya akan menyusul insya-Allah. Bila dah dengar Nabi akan mendirikan masjid di satu tempat dan di situlah rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka-mereka yang sayang dengan Nabi ni nak berangkat, kita pindahlah dekat kat situ. Macam sekarang lah, madrasah ustaz kat mana? Sagil. Saya nak pindah Sagil lah ustaz. Nanti boleh duduk-duduk mengaji apa semua, tak payah. Elok jauh. Jauh lagi mudah datang berbanding dekat. Dekat makin tak datang. Itu pengalaman. Makin berat nanti. Kau kalau dah bersisi pendapat dengan aku sekarang, berat nanti. Nak pindah nampak sangat menentang. Jadi berbuku dalam rumah, itu berat tu. Kan jadi getah skrap, getah buku. Kenyal. Dah elok duduk jauh. Macam inilah jauh. Jauh-jauh ada rindu-rindu, tak? Dan macam Wakman takkanlah tak rindu Ustaz Taufik. Dah 2 bulan tak datang. Rindu tak? Nampak? Sekali datang terus special parking. Rindu lah tu. Alah, tak apalah tuan-tuan. Macam kawan saya baru WhatsApp tadi. Ngeri juga baca WhatsApp dia tu. Tiba-tiba WhatsApp tu dia kata, Assalamualaikum Ustaz, mudah-mudahan Ustaz sihat laka apa semua. Saya nak beritahu Ustaz lah, benda ni saya tak beritahu hari tu. Saya nak beritahu, ada member saya ni burukkan Ustaz sebenarnya. Masa kita sama-sama hari tu, member saya ni burukkan Ustaz. Member dia tu saya tak kenal pun, saya kenal masa tu ya. Tapi mungkin dia nampak saya ni bawa orang, bawa jemaah apa semua. Dia tak kenal saya, tapi dia ada kena-mengena untuk nak uruskan sesuatu. Tapi saya tak, kalau saya tak kenal orang tu, apatah lagi orang tu lagi saya minta jauh lah. Sebab biasa orang macam ini tak jaga adabnya di kota suci Mekah dan Madinah. Biasanya gitu. Saya tak anggap mereka tu hakikatnya tak ada adab, tapi saya tak suka. Sebab pada saya benda-benda macam itu tak jaga adab. Tapi biarkan dia dengan Allah lah. Saya tak boleh lebih-lebih. Saya gitu je, itu je. Dah tak ada apa-apa, tak ada nak cakap banyak. Dia pun muka masam, saya pun lagi masam. Saya ni muka kalau tak bercakap kan macam gitu kan. Takut pun takut kan. Kalau tak betul-betul. Saya buat urusan saya kan. Dia burukkan Ustaz. Masya-Allah Ustaz. Itulah. Tiba-tiba dapat balasan macam tu. Ngeri juga kita ni nak cakap orang. Saya doakan satu je. Allah tutup aib kita, tutup aib orang lain. Kita buat atas niat kita kerana Allah. Kalau kita yang terkucil, kita yang tanggung tuan-tuan. Kalau kita lari daripada niat kita, macam kita kutip duit umrah apa semua, kita boleh buat jahat kalau kita nak. Buat jahat, silakan.
Tapi tanggung. Mungkin dengan manusia kita lepas, tapi dengan Allah tak lepas. Atas kita lah. Kita buat apa pun atas kita. Kadang-kadang kita nak buat baik, orang lain pula solak. Ujian bagi kita juga. Atas kita nak buat. Sebab tu kita kena berdoa, mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara dan maksud kebaikan kita tu direalisasikan oleh Allah SWT. Jadi tak ada cengkadak-cengkadak mangkuk ayun di sekeliling ni yang ambil kesempatan. Kadang niat kita baik, nak tolong orang, tapi orang lain pula akhirnya nama terpalik kat kita. Itu jadi masalah. Tapi kalau kita tak buat pula, macam mana orang lain nak buat kebaikan tu? Macam contoh saya kata ni, saya bawa pergi mana-mana tu kan, saya nak cakap dengan orang, ini tabarruk, ambil, ini berkat Rasulullah, nak cakap macam tu kan. Kalau kita tak buat macam itu, tapi kalau orang ambil kesempatan atas kita boleh tahu. Sampai Ustaz, saya tak dapat nak bagi apa-apa kat Ustaz, walaupun pada peringkat awal saya akan bagi ni. Saya kata, nak buat macam mana? Alhamdulillah, ni rezeki yang Allah Ta'ala beri pada saya syukur dah. Nak lebih-lebih je. Walaupun kalau orang tu tipu sekalipun, saya tak dapat bagi Ustaz, walaupun sebenarnya dia banyak duit. Nak buat macam mana? Rezeki Allah Ta'ala. Ingat jadi Ustaz semua dapat untung lah. Yang penting niat, tuan-tuan. Pegang niat. Kita jadi AJK masjid ke, AJK surau ke apa ke, orang nak cakap ke, orang nak apa, itu hal orang. Tapi kita betul tak nak buat? Betul tak niat kita atas kebaikan? Ada jalan. Kalau benda-benda yang jahat pun bukan Tuhan tolong. Kadang benda-benda jahat pun jalan. Itu kehendak Allah Ta'ala kalau silap hakikat, tapi bukan Tuhan redha. Maknanya bukan Tuhan perintah buat macam tu. Haram. Kalau syariat, siapa buat jahat, haram. Yang itu boleh jalan. Tak kala niat baik, tak ada apa-apa. InsyaAllah niat baik Tuhan tolong. Percayalah. Tak sekarang, mungkin akan datang. Tak kita rasa, mungkin orang selepas kita rasa. Kita pun dapat manfaat selepas daripada kematian. Kerana kebaikan itu diteruskan oleh orang lain. Senang cerita, jangan minta balasan apa-apa. Kita buat kerana Allah suka pada kebaikan. Dah lah. Jangan mikirkan aku dah buat macam-macam, ini aku dapat. Ini namanya hamba yang mengambil upah. Ini bukan hamba. Ini macam orang kerja dengan kita. Engkau upah, aku jalan. Kau tak upah tak? Macam itu bukan dengan Tuhan. Kalau dengan Tuhan, kita tak layak minta apa-apa, tuan-tuan. Kita buat baik apa, jadi apa pun, tak layak kita ambil apa-apa sebenarnya. Sebab kita nak gerak ni pun dia yang jadikan. Hati kita pergi kepada kebaikan pun dia yang gerakkan. Kalau dia telik, ada tak bahagian yang kita sendiri yang tak ada? Semua daripada dia. Sebab tu kerja kita bersyukur dia. Adab dengan dia, bersyukur dengan nikmat yang ada. Kemudian Rasulullah SAW, kemudian namun sangkaan mereka meleset. Penjelasannya akan menyusul insya-Allah. Dikatakan juga terdapat satu lagi ayat yang bukan ayat makiyah. Ada juga yang kata ada satu lagi ayat yang bukan ayat makiyah dalam surah Yasin tu. Maknanya ayat itu tidak diturunkan di Mekah. Ayat apa? Iaitulah ayat wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Dan apabila dikatakan kepada mereka, dermakanlah sebahagian dari rezeki yang dikurniakan Allah kepada kamu. Dia tak cakap berapa angka, sikit banyak tau. Dia kata apa yang direzekikan kepada kamu, dermakanlah. Maknanya kita banyak duit, tak banyak duit, ikut kemampuan kita, bagikan Allah. Habis kita. Sebab tuan-tuan, satu perkara yang kalau orang yang mati itu diberikan peluang, saya dia keluarkan juga. Kalau diberikan peluang untuk hidup bang seminit, itu yang akan dibuat juga. Apa dia? Sedekah. Lepas tu dia sebut dalam Quran tu, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan infak, yakni belanjakanlah hartamu daripada apa yang Allah Ta'ala rezekikan, sehingga datang salah seorang dari kalangan kamu maut, nanti dia kata dengan Tuhan, wahai Tuhan, boleh tak lewatkan sikit ajal aku ni? Sebab biasanya orang kalau nak dekat ajal itu nampak, sebab keadaannya lain daripada keadaan biasa. Dia kadang-kadang, mungkin sebahagian besarnya akan melihat ajal tu nak sampai, ada alamat-alamatnya. Sebab tu orang kadang-kadang, aku dah rasa dah tak lama, sebab napah dia pun dah dia gitu. Ada tanda-tanda begitu.
Jadi apa yang dia kata? Wahai Tuhan, boleh tak lewatkan sikit agar aku dapat sedekahkan. Nampak? Boleh tak bagikan sikit masa, sikit pun tak apalah, asal aku boleh sedekahkan agar aku termasuk dari kalangan orang-orang yang soleh. Jadi digambarkan dalam Al-Quran keadaan orang itu sampai jadi macam begitu untuk semata-mata sedekah ya. Itu yang dalam hati kita ni ya, sihat je tak. Kenapa? Kalau tak ada RM1, biasa kan ada orang dia RM1 satu hari dekat tabung surau masjid. 30 hari RM30. Sampai mana esok tiba-tiba rupanya banyak. Kita tak sedar. Padahal satu hari dengan RM1. Lepas tu saya buka infak untuk orang ramai. Tak payah RM20,000, tak payah RM30,000, tak payah RM40,000. Seorang RM1 je cukup satu hari. 30 orang RM30. Habis kalau dah 500 orang berapa ringgit? Tak, saya suruh tuan-tuan jawab. Saya matematik tak berapa nak ganas sangat. 15,000. Kadang-kadang kita duk komen-komen tak cukup, tak cukup. Cukup macam mana? Kalau cukup tu gaji 7,000. Silap kita tau. Silap itu bukan makna cukup. Yang kata cukup ni, RM1, kalau ada RM1, 50% boleh sedekah. Kalau ada RM1,000, RM50 boleh sedekah. Kalau ada RM20,000, RM200 boleh sedekah. Macam tu lah. Ni kalau dah sedikitnya saya tak cukup, RM500,000 pun tak cukup bagi engkau. Sebab itulah kita nak rezeki tu biar berkat. Sikit boleh kongsi dengan orang lain. Kadang-kadang banyak rasa kedekut. Na'udzubillah min dzalik. Nampak tak? Sebab tu ada doa agar dipelihara daripada musibah. Apa musibah dekat situ? Daripada kenaikan barang. Musibah. Doa. Jangan komplain-komplain sangat. Doa je. Kadang-kadang kalau kita pun, katalah Ustaz Taufik 8pm, gitu juga. Kena bedal juga, kena cakap macam-macam juga, apa semua. Ahwal masing-masing kan? Macam ada satu bekas pengarah tu, saya ngajar dia baca Quran. Dah kita dah mesra lah. Maknanya boleh lah tanya-tanya sikit. Kadang-kadang dia sendiri yang cerahkan benda tu. Dulu saya jadi pengarah, saya bukan nak sangat, tapi dah terpaksa jugalah jadi pengurusi, joget-joget apa semua tu. Tapi dia orang kutuk saya apa semua ni. Lepas tu saya pun cakap lah, dia orang tu kutuk sebab dia orang tak ada tempat tu. Kalau dia orang diberi gaji, katalah gaji dia orang 20,000, kena jadi pengurusi tu. Dia orang pun cakap pun kona sana kona sini juga. Sebab nak kekal di atas jawatan tu supaya bulanannya gajinya besar. Tapi bila dah habis, dah tak ada jawatan, dia fikirlah. Ya kan? Kita kalau hari ni jadi pengurusi joget-joget, segala aktiviti joget-joget apa semua tu yang melibatkan buka aurat, yang haram, yang apa semua, kita tanggung. Itu realiti. Itu yang sebenarnya. Jadi sebaik-baik kamu adalah bertaubat daripada kesilapan dan kesalahan. Jangan kita kona kat sana, kona kat sini, kona kat sana. Kita memang salah. Ini memang salah. Hari ni kalau kita ajar orang berjoget, apatah lagi kalau perempuan itu berjoget, ya kan? Ajar perempuan berjoget. Come on guys, ini esok kalau kita mati, dia mahir berjoget. Dan keadaan itulah yang dibawa kulu kilih dengan seluar ketat, baju ketat semua. Siapa guru awak? Sebut pula. Dia sebut pula nama guru dia. Wak sekian. Kalau tak ada dia, saya tak pandai berjoget. Wak tu pula dah mati. Macam ada saham tak? Taklah Ustaz, saya rasa dia saham dia tak lanjut sebab dia macam bursa saham juga. Bukan macam bursa saham. Itu bursa saham yang ada naik 1% untuk rugi. Yang ini rugi terus. Sebab itu biar tinggalkan yang baik-baik. Andai kata kita perasan ada benda-benda yang kita tinggalkan yang tak baik-baik itu, doa kepada Allah agar diampunkan dosa kita dan diberi petunjuk kepada orang yang kita ajar tu agar dia stop buat kejahatan tu. Kalau tak, dia kita nampak. Tapi kalau kebaikan, alhamdulillah. Tu anak murid awak sekarang mengajar orang ngaji, nyampaikan ceramah, pandai fardu ain, budak-budak kampung dia tolong. Mudah-mudahan berterusan dengan kebaikan tu. Sebab apa? Esok kalau kita dah tak ada, menyambunglah. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin.
Dia kalau mengaji, tuan-tuan, ada pesan-pesannya ni. Ada pesan-pesannya ni mengaji ya. Kalau masjid surau tu kosong, tak ada mengaji. Yang ambil dari TV tu semua banyak tak ada berkat, susah nak berkat. Dia yang duduk-duduk kat sini ni berkat dia lebih. Ada satu masjid dekat kawasan ni lah, ada lah. Tak cerita lah kan. Fungsi baru tanya saya. Boleh ke zikir-zikir macam Asmaul Husna? Zikir tanya lagi boleh ke tidak? Saya takut pula nak bawa-bawa ustaz tu. Ada satu macam kelas ni ustaz. Sebenarnya macam mana saya sebagai pengurusi yang baru, macam mana saya nak mulakan untuk kelas apa Saya cakap dengan dia, mulakan dengan kelas pembersihan jiwa. Sebab penyakit dalaman kita ni perlu dibersihkan supaya tak berlaku banyak sangka buruk apa semua. So nak belajar kitab apa ustaz tasawuf. Boleh ke tasawuf tu kitab apa pengurusi tu. Itu pengurusi bukan ni biro apa pengurusi. Pengurusi dia pengurusi yang ada jenama belakang. Itu tak tahu. Boleh tanya lagi, boleh ke ngajar tasawuf tu kat masjid? Itu dia. Orang kampung memang kalau saya tengok muka orang kampung ni macam baru keluar daripada alam bunian masuk ke alam, macam lebih sesuai di alam bunian daripada alam manusia ni muka gitu. Kadang kita boleh rasa yang diorang ni macam benda yang kita cakap tu betul tapi tak pernah terdengar pula. Dia berat lah. Faham? Syukur je lah tuan-tuan, kita terpilih dari kalangan ramai orang untuk duduk majlis belajar fardu ain. Ya kalau boleh kita nak tolong, tapi apakan daya kita ni pun sibuk tang lain. Nak tolong nak bantu juga. Itulah. Mengandungi 83 ayat. Apa tu? Surah Yasin. Ingat 83. Esok kalau dapat kereta baru JWG, JWM kata. Sekarang JWN, JWM 83. Apa pasal 83? Kau lahir tahun 83. Tengok muka tua. Kalau Ustaz Taufik je lah 83. Kau kan tua. Mau 50, 40. 40-an, 50-an. 83. Saya kan 83, 40 tahun. Takkan 40 tahun. Wakman 83. Sebaya ke dengan Ustaz Taufik? Tak. Ni pangkat bapak mungkin. 83. Apa? Lah, saja ambil tabarruk. Ayat Yasin lah 83. Boleh tak? Boleh. Yang kata tak boleh siapa? Yang mata sepet tu yang kata tak boleh. Masa tu saya pergi dekat tempat jual kereta tu. Itu nombor jual sekali ke dengan kereta? You orang Islam tak payah nombor lah. Kau yang salah. Itu nombor ekor. Nombor ni boleh. Dia lah nak ngajar kita lah. You tak payahlah nak main nombor-nombor. Dia pandai. Dia jual kereta. Dia tak jual nombor. Nombor tu harga lain dia jual. Kereta 40,000. Nombor tu dia boleh jual 15,000. Dia pula nak syarahkan kita. Ini tu nombor tak ada bayar punya tau. You orang Islam tak payahlah. Pandai kau. Tu nombor ekor. Haram. Nombor ni tak apa. 313 Perang Badar. Boleh. Ini kalau apa tu mamak berapa tu? 786. Itu kalau kita ada nombor flat 786, nanti kalau parking kat mana-mana nanti ada surat dekat wiper tu. Ini kereta kalau mau jual cakap. 786. Sebab tu janganlah harap kalau nak beli kereta baru boleh saya ambil JWM 786. Itu kena beda. Beda-beda pun masuk dah 20,000. Ya kan? Alah tak apalah, tak ada nombor tu. Nombor siri batu nisan pun kita tak sibuk. Lagi nombor tu. Nasih dan mansuh. Apa makna nasih? Nasih dan mansuh ni yang menasahkan, mansuh yang telah dinasahkan. Nasih, mansuh. Contoh ayat ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mabuk, jangan kamu menghampiri solat. Ada ayat tu kan dalam Quran. Ayat ni pada awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ni pada zahirnya boleh mabuk tak? Boleh lah. Boleh. Sebab apa? Jangan kamu hampiri solat sekiranya keadaan kamu ketika itu mabuk.
Zahirnya, oh tak boleh hampir solat je, tak solat je, jangan solat terus. Kalau mabuk tu hilang, boleh dah sembahyang. Zahirnya macam tu. Sebab ayat ni turun ketika itu belum lagi ada perintah keharaman atas minum arak. Itu tarbiyah Allah Ta'ala kepada umat berperingkat. Jadi mereka nampak kesan tu. Sebab ada di antara mereka sahabat yang bila mereka minum tu, lepas minum tu mereka mabuk, kemudian mereka nak semayang, mereka terbaca salah. Ayat Quran tu baca salah. Kalau tak silap ayat qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abidun ma a'budu, itu dibaca salah. Itu dibaca salah. Itu baik terbalik dibaca. Itu ayat tu. Ayat berkenaan dengan tu. Dan apabila akhirnya diturunkan ayat yang menasahkan ayat ni. Tapi ayat ni kekal lagi dalam Quran. Ayat apa yang menasahkan ayat ni? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Wahai orang yang beriman, minum arak, bertenung nasib, berjudi itu daripada amalan syaitan, maka wajiblah kamu jauhkan. Maknanya perintah supaya dijauhkan, ni amalan syaitan. Jauhkan maknanya berhenti minum arak. Jadi ayat ini mengharamkan atas minum arak selepas itu tidak didapatkan, melainkan keadaan kota suci Mekah itu dibanjiri dengan banjir air arak. Kerana apa? Mereka pecahkan atas keimanan kepada Allah dan Rasul, mereka pecahkan simpanan arak semua, sehingga dikatakan banjir, macam banjir arak itu jadi banjir lah. Itu sebab budaya mereka sebelum kedatangan Islam itu memang mabuk-mabuk tu salah satu daripada rukun kehidupan jahiliah. Itu. Tapi ada juga orang kita yang ketagih arak sampai sekarang dah tua minum arak lagi. Sampai dah beranak, dah bercucu. Dia ada tim lah. Kalau macam orang dadah tu kan dia ada tempat-tempat dia pun gitu juga. Minum arak lagi. Macam mana nasihatkan tu? Sebab dah terbiasa daripada muda. Kemudian kurang didikan agama. Tak ada siapa yang nak nasihatkan gitu. Kau nak ngaji cakap anak ni. Nak ngaji. Nak baca Quran aku izinkan. Nak pergi belajar kat mana belajar. Engkau jangan sibuk pasal aku. Aku minum arak ni aku dengan Allah. Wah, pandai pula nyebut nama Allah. Ada dah mati pun. Dia mati tu muka dia senyum pula tu. Ujian. Faham? Orang yang tengok tu. Minum arak matinya senyum. Yang rajin semayangnya mukanya gitu. Wah, ini yang minum arak betul. Sebab tu kita tak boleh hukum orang zahir. Secara zahir tu membabi buta. Boleh jadi orang tu senyum ke apa, kematian dia nampak zahir mudah, itu sebab kebaikan dia, boleh jadi. Boleh jadi diuji juga. Walau buat maksiat tapi senyum, boleh jadi juga. Waktu ada satu orang tu dia cerita dengan saya, orang BBU. Ustaz, kawan saya ni dia sesat Ustaz. Dia sesat. Dia jadi etis ke? Tak ada agama. Macam mana boleh jadi macam tu cikgu? Dia tanya dengan saya. Cikgu pencen. Macam mana boleh jadi macam tu? Sebab dia dulu ada suami. Suami dia selalu lah tekan-tekan dia. Tapi dia tak ikutlah suami dia tu. Suami dia ni tak semayang, tak apa. Tapi bila dia tengok kesudahan suami dia ni, masa mati tu, senyum. Jadi dia berdasarkan kepada tu, dia rasa suami dia mudah mati. Apa semua, aku yang semayang ni pun belum tentu lagi. Agaknya suami aku betul. Waktu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mohon kepada Allah agar jangan diselewengkan hati kita setelah dia memberi hidayah kepada kita. Jaga-jaga. Ada satu dululah pun cerita ni, tak tahu betul ke tidak. Ada satu orang belayar dulu, satu dunia apa semua tu. Tak cakap bukan orang Malaysia umum. Tahu macam mana dia lemas apa semua, sekali dia nampak tanda salib. Lepas dia nampak tanda salib dia selamat. Terus auto murtad daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Auzubillah min zalik. Kadang dengan sebab-sebab ni Tuhan kucilkan hati kita daripada agama Islam. Sebab itulah kurniaan agama dan dipelihara sampai mati itu adalah suatu benda yang besar. Nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita hari ni kita bercakap gini, auzubillah. Bimbang dah mati kafir. Ni cakap orang Islam akidah. Mati kita belum tentu. Batu hendaklah kita sibukkan diri kita.
daripada berbanding dengan sibuk keibadah orang lain. Kita ni tak tahu lah macam mana, ya Allah. Takut. Faham? Takut. Ada satu waliullah di Hadramaut Tarim sana. Kalau tuan-tuan ada kesempatan ziarah, boleh ziarah dia punya tempat dia bersuluk, uzlah. Dia 20 tahun tak tidur. Kita tidur betul. Banding dengan sembahyang. Dia 20 tahun tak tidur. Sebab apa tak tidur? Kalau dia tidur je, pandang sebelah kiri neraka, pandang sebelah kanan nampak syurga. Macam mana nak tidur? Tak boleh tidur. Kita buat benda neraka tu, sahaja je tidur dengku, subuh tak bangun. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa memelihara iman dan akidah kita, menetapkan iman dan akidah kita, agama kita, agama Islam, mati dalam husnul khatimah, dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima uliqal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Akhirnya dia ada